A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmat serta hidayahnya dapat lagi kita bersiaran pada pagi ini, bertemu lagi dalam ruang yang sekecil 1 jam daripada 24 jam fasa kejadian kita setiap hari, dan insya-Allah tuntutan islah yang Allah berikan ruang dan peluang kepada kita untuk kita sama-sama mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah itu, kita manfaatkan bersama-sama untuk kita menjadi sebahagian daripada hamba-hambanya yang bersyukur, insya-Allah. Dan seperti mana saya kongsikan subuh tadi, bicara redha dan syukur, redha itu kita rasa dah susah, tapi sebenarnya nak buat redha tu kadang-kadang kita boleh didik setiap hari, tapi bab bersyukur tu dia adalah sesuatu yang sangat-sangat susah lagi, menguji tahap keimanan kita masing-masing lah. Dan pagi tadi saya kongsikan sedikit sebanyak lah apa tips dan doa yang boleh kita bacakan. Sebenarnya benda tu dah pun dirakamkan dalam Al-Quran 1400 tahun dulu, doa daripada surah 46 ayat 15, bila mana ibu dan bapa ini dia telah pun mendidik anak-anaknya sampailah umur dia 40 tahun. Kemudian daripada umur 40 tahun tu kita hanya minta untuk kita diberikan redha. Daripada redha itu tunjukilah kami jalan, ya, bagaimana nak jadi orang yang redha dan akhirnya nak menamatkan riwayat kita ini dalam keadaan muslim sebagai seorang yang menyerah diri. So itu adalah satu ayat yang very powerful kalau kita sedar, sebab Allah mulakan perkataan itu dan kami wasiatkan. Bukan sekadar perintah saja, dia adalah satu wasiat. Wa wasaina, kami perintahkan kepada kamu berbuat baiklah kepada ibu bapa. Di opening kepada ayat tersebut supaya kita sama-sama bangkit lalu kita mengerjakan satu amal soleh sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa kita. Kerana apa? Kerana mereka telah pun menyapih, bukan sekadar menyapih, 2 tahun itu satu proses yang sangat besar, sangat berat dalam tempoh untuk pembinaan karakter seorang anak. 2 tahun. Ni hari ni dah macam masuk bab parenting sikit. Tapi parenting tu tak lari jauh, sebab dalam membicarakan falsafah Al-Baqarah, kita tak boleh lari daripada kita membicarakan tentang sapi betinanya, dan juga tentang anak sapi betina. Dia dah menjadi satu sembahan yang telah menyebabkan kucak-kacirnya umat Nabi Musa itu kerana sembahnya kepada sapi betina yang dah bertukar menjadi emas. Tu anak emas tau. Berapa ramai di kalangan kita hari ni yang memiliki anak emas. Anak yang kita tatang dengan minyak yang penuh. Sepenuh minyak tu kita tatang dia, punyalah jaga betul-betul, tak nak tumpah, tak nak jadi itu, tak nak jadi ini. Tapi akhirnya tiba-tiba kita diuji dengan perangai anak yang bermacam-macam gaya. Dapat anak yang baik, kadang-kadang diuji juga. Kita akan berbangga-bangga dengan anak yang soleh, anak yang baik itu. Sikit-sikit kita puji, sikit-sikit kita nampak anak engkau je lah yang baik. Kan? Tu antara perangai kita bila kita dapat sesuatu yang kita nampak seperti Allah meredai kita dengan sesuatu nikmat. Padahal dalam masa yang sama, Allah lontarkan kepada kita bahawasanya Allah sebut dalam ayat yang jelas, surah At-Taghabun ayat ke-14, Allah kata sesungguhnya anak kita itu adalah musuh. Isteri dan anak kamu itu adalah musuh. Kita kena kenal ni. Dalam kita membaca ayat-ayat ini, dia menceritakan tentang siapa kita. Lebih banyak kita membaca Quran, kita mengkaji Quran, kita mendalami Quran, lebih banyak layer by layer Allah bukakan hijab. Sedikit demi sedikit. Sebenarnya Allah nak nampakkan bukan cerita orang lain. Allah tak cerita tentang Israel, Allah tak cerita tentang Yahudi, cerita Nasrani, cerita ahli kitab sana. Allah tak cerita pasal Nabi, pasal mereka ni saja-saja, tak cerita pasal kaum Samud, kaum Ad ni. Tidak ada lain melainkan kisah-kisah mereka itu adalah pelajaran untuk kamu. Untuk kita yang membaca Al-Quran itu hari ini, bukan sekadar kita membaca tajwidnya saja, membaca dengan lagunya saja, tetapi kita membaca dengan penuh hikmah,
apa message, the thinking behind setiap ayat yang tersirat, yang akan memberikan kita makna, maksud, tujuan, matlamat hidup kita berdasarkan misi dan visi yang Allah dah berikan kepada kita. InsyaAllah hari ini kita akan usahakan untuk kita sambung daripada topik semalam, perbincangan semalam tentang apa yang kita bincangkan untuk kita cari jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh minat. Membaca Quran itu tidak susah. Sebab semalam kita dah nampakkan betapa Allah mudahkan Al-Quran itu sampai 4 kali Allah sebut dalam ayat dalam surah yang sama. Surah 54, 17, 22, 32, 40. 4 kali ulangan menampakkan Al-Quran itu sudah dimudahkan. Allah dah mudahkan sungguh-sungguh. Cuma Allah tanya ni, kat mana? Kat mana orang-orang yang nak mengambil pelajaran? Di mana golongan-golongan yang nak belajar, yang nak mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. So proses ini dia perlukan kepada satu proses talaki yang kita bersungguh-sungguh. Kita bukan sekadar buat suka-suka, waktu kita suka kita buat, waktu kita tak suka kita tinggalkan. Dan insya-Allah 20 minit pertama ni saya akan cuba berikan sedikit sebanyak kupasan idea, berikan sedikit pandangan dan lontaran cetusan untuk sama-sama kita fikirkan. Kalau semalam kita nampakkan bicara anak dan isteri dan ibu dan bapa ini dalam sebuah rumah tangga. Kita ambilkan perumpamaan Al-Quran itu, kita ibaratkan seperti mana berlakunya nasib pada televisyen yang ada pada hari ini. Satu contoh yang simple, contoh moden yang kita senang bandingkan. Ini belum kita nampakkan perbandingan dalam bentuk gadget, dalam bentuk handphone, dalam bentuk iPad, dalam bentuk benda-benda yang boleh membawa karakteristik yang sama seperti televisyen. Ini bila kita baca saja Al-Quran, kita akan mengalami nasib yang malang kerana kita tidak memahami apa yang kita baca. Itu satu urusan yang sangat-sangat merugikan kita. Kita tidak menjiwai apa yang ada dalam Al-Quran. Lalu kita jadi orang yang bingung. Baca dah baca, buat dah buat, rasa macam dah beramal, tapi malangnya kita belum ada attachment yang menyebabkan kita terikat dengan Al-Quran. Kita mungkin rasa seronok mendengar bacaan Al-Quran. Semalam ada satu sahabat kita, dia ada mesej saya, dia menampakkan tentang dia mengalami satu masalah anxiety. Ini saya minta izinlah melalui ruang Facebook ni terus untuk saya kongsikan di sini untuk kita ambil pelajaran. Sahabat kita menampakkan ada masalah kemurungan. Anxiety ni dia adalah satu depression yang datang secara tiba-tiba, dia boleh menyebabkan kita rasa down. Kita rasa kita dalam keadaan yang sangat-sangat lemas, lelah dengan kehidupan kita. Kita tak tahu jalan keluar yang kita nak cari. Jadi kadang-kadang kita rasa antara jalannya adalah dengan kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. So kita mendekatkan diri dengan Al-Quran banyak cara. Ada orang dia pasang MP3, buka saja CD, pasang sepanjang masa tu, lalu dia akan memberikan kita ketenangan melalui halwa telinga. Okey, saya ulang, halwa telinga. Jadi pendengaran itu penting tak? Pendengaran itu penting. Tapi kita cuma dengar saja bacaan tersebut tanpa kita memahami isinya. Kita bersangka yang kita sudah tenang, tetapi ketenangan kita itu masih lagi bersifat sangka. Tak kiralah apa pandangan kita tentang apa saja yang kita rasa tentang Al-Quran, itu milik peribadi. Tetapi secara personalnya, Al-Quran bukan sekadar hanya untuk kita dengar saja kesedapan dan kemerduan bacaan dia. Al-Quran tuntutan utamanya adalah kerja. I'malu fasayarallahu amalakum. Jadi Allah menuntut kerja daripada Al-Quran. So once Allah ada menuntut kerjanya apa pula? Allah kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu Allah kata dalam surah 29 ayat 45. Jadi tuntutan bacaan ni, sebab dalam solat kita kena baca Al-Quran. Ketika kita qiyam, berdiri tegak, kita kena membacakan Al-Quran. Kita kena membaca ayat-ayat Allah. Kita kena membaca perintah-perintah Allah. So once kita membacakan, dia perlukan kepada mulut. Mulut yang bercakap, mulut yang menyampaikan, mulut yang menjelaskan. Itu silah. Silahnya mesti dengan mulut. Cara kita nak berhubung dengan manusia adalah melalui mulut kita. Allah memberikan kepada Nabi, menghubungkan kepada Nabi wahyu berbentuk
kitab Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita pula dapat Al-Quran itu daripada petunjuk Nabi, daripada petunjuk Rasul melalui uswah baginda, sunnah baginda, cara buat baginda, kerja buat baginda, ditonjolkan, ditayangkan, dinampakkan, dizahirkan. Macam mana kita nak membangunkan Islam? Cara Nabi. Bukan cara orang lain. Bukan cara alim ulama' saja, tetapi cara Nabi. Cara yang sebenar-benarnya mengikut tindak tanduk Nabi yang paling tepat dan jelas, yang paling sesuai dengan keadaan zaman Nabi dan kemudian disesuaikan pula dengan zaman kita. So kita tak boleh nak katalah dalam Quran itu Allah dah bagi banyak perumpamaan. Tapi perumpamaan-perumpamaan itu sesuai dan sangat cantik sepanjang zaman. Dia boleh dikenakan dalam banyak-banyak isu. Itu Quran. Tapi hari ini kita ada TV. Zaman Rasulullah tidak ada TV. So macam mana kita nak kaitkan TV tadi tu, kita nak dijadikan analogi yang sama, perumpamaan yang sama, macam mana dia boleh menghidupkan jiwa manusia, macam mana pula Al-Quran hari ini dia gagal menghidupkan jiwa kita. Itu perbandingan yang kita nak kena cari. Sebab televisyen, namanya gadget lah. Kita ambil televisyen tu, kita ambil gadget itu, macam mana dia boleh menjadikan anak kita orang yang religiously penuh minat, penuh keseronokan ke arah televisyen. Jadi kalau kata kita nak nampakkan, kadang-kadang anak tantrum, kita boleh senyapkan dia dengan televisyen. Kenapa kita baca Quran, putarlah radio apa semua bagai tu dengan ayat Al-Quran, anak tetap lagi tantrum. Anak tidak boleh tenang. Anak gagal dan kalah di situ. Tetapi anak boleh dengar cakap Didi and Friends. Ni nak cakap ni. Anak dia boleh diam tengok Didi and Friends. Dia boleh diam tu tengok Didi and Friends. Daripada dia meronta-ronta, melompat, berguling-guling apa semua, tiba-tiba kita lontarkan saja satu benda yang mudah. Kita letak televisyen depan anak kita boleh terpaku, terdiam, boleh mendengar kata. Tapi bukan kata kita, malangnya dia dengar kata Didi and Friends. Ibu kalah dekat situ. Anak sudah menjadi tuan di dalam rumah. Kita kalah dengan anak kerana kita terpaksa mengalah dengan kita memberikan dia material, kebendaan. Sedangkan agama ini dia tidak mengajar tentang materialistik. Dia mengajar kita pengaturan. Rob itu, Al-Quran itu adalah satu rububiyah. Rububiyah untuk mendidik kita mengatur alam. Rububiyah yang mengajak kita macam mana nak mengurus alam. Itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbil Alamin. Jadi Allah meminjamkan sifat-sifatnya yang bijaksana, sifat-sifatnya yang penyabar, sifat-sifatnya yang latif, yang halus, sifat-sifatnya yang Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Semua sifat-sifat dan terutamanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang penuh dengan pemurah dan kasih sayang, yang mampu untuk menjadikan kita ni insan yang memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah tadi, yang dipinjamkan kepada kita. So kita nak cari jalan ni, macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah. Dan antara masalah utama kita adalah ni, sedikit demi sedikit material yang ada dalam rumah kita itu menjarakkan kita dengan perintah Allah. Dalam kita nak menyembah Allah, kadang-kala kita terpaksa menyebabkan kita sembah anak dan isteri juga semata-mata untuk kita menjaga hubungan sesama manusia. Nak jaga hubungan dengan Allah, tetapi hubungan sesama manusia ni kita gagal. Kita boleh jadi orang yang baik, kita boleh solat malam, kita boleh jadi orang yang banyak bersedekah, banyak berzakat, orang yang sangat baik akhlaknya, tetapi malangnya tewas kepada anak dan isteri. Kita tolerate, kita bertoleransi, kita negotiate dengan Allah dalam urusan anak dan isteri. Kita gagal dalam mendidik mereka dalam urusan-urusan yang perlu kita prinsipkan dalam kehidupan harian kita. So anak dan isteri boleh jadi musuh pada kita. Jangan kita tengok kita bagi televisyen, kita bagi gadget, dah selesai tanggungjawab seorang suami, seorang ibu dan bapa. Padahal dalam gadget itu ada racun-racun yang boleh membunuh mereka bila-bila masa sahaja. Ini belum masuk lagi dalam urusan-urusan idolization. Mereka jadi satu idola, satu idol, satu sembahan, sehingga kita terpaksa akur kepada kata-kata dan keinginan mereka. So bab ni, bab kita perlukan kepada satu kefahaman yang sangat jelas. Macam mana kita nak menjadi seorang yang beriman? Macam mana kita nak menjadi seorang yang mampu berfikir menggunakan akal yang dipandu oleh Al-Quran, yang dibentuk oleh pedoman wahyu,
yang menghidupkan. So wahyu, hayyun, hayat, menghidupkan. Macam mana kita nak hidup sebagai seorang bapa? Macam mana kita nak hidup sebagai seorang ibu? Macam mana kita nak jadi seorang yang mampu menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati? So television, dia kena ada tiga elemen tu. Macam mana Al-Quran kita tak dapat tiga elemen tadi? Allah suruh membaca Al-Quran itu, kita menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati. Kita boleh nampak ayatnya, kita boleh dengar bacaan ayatnya, sami'na wa ata'na. Kita boleh dengar, kita nampak apa Allah perintah, ayatnya, ada aktanya, ada enakmennya, ada ayat yang menyuruh kita melakukan kebaikan dan ayat yang melarang kita untuk kita melakukan kejahatan, dah ada. Dan kita boleh baca, kita boleh dengar dan kita boleh jadi orang yang sami'na wa ata'na. Jelas Dan kita boleh nampak bainatnya di depan mata kita pula. Buktinya Allah tunjukkan ayat kasar dan ayat halus. Kalam dan alam berjalan serentak dalam urusan ni. Begitu jugalah televisyen tadi tu. Macam mana TV pun kita perlukan kepada pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau kita tengok televisyen, kan kita buka saja televisyen tetapi kita tak tonton dia. Kita dengar saja. Kita cuma dapat ayat-ayat, perkataan-perkataan, tapi kita tak boleh bayang apa dalam TV tu, kan? Melainkanlah kalau kita dah 10 kali dah tengok drama tu, kita dah tengok movie tu, kita dengar saja pun benda tu dah boleh jalan dalam kepala kita. Even kita boleh cakap lagi. Kalau tengok cerita P.Ramlee tu, semua orang boleh tahu skrip apa nak keluar lepas ni, ayat apa dia nak cakap lepas ni, benda apa dia nak cakap lepas ni. Sebab apa? Sebab kita dah tonton cerita P.Ramlee tu daripada kecil, hitam putih, sampailah kita dah besar. Even kita boleh sampaikan pula lawak jenaka tu pada anak-anak kita, kan? Walaupun lawak tu berpuluh-puluh kali kita tengok, kita tetap dapat gelak dengan mesej yang sama. Why? Kerana televisyen tadi tu, dia berjaya menghidupkan watak P.Ramlee. Walaupun P.Ramlee tu dah Allah yarham dah berapa lama dah meninggal dunia, tetapi ceritanya, kisahnya masih lagi tak kekal dalam kepala otak kita? Masih. Itu nak nampakkan ni. Ni cerita kalau orang bayangkan, kan, tengok TV dapat pahala tak? Kat mana pahala dia? Pahala itu adalah sesuatu dalam bentuk ilmu. Ilmu yang kita boleh dapat dari televisyen. Kita dah tutup TV dah. Ini contoh kita dah tutup televisyen. Tapi ada tak ilmu-ilmu yang dalam pada TV itu yang dapat kita gunakan dan manfaatkan walaupun televisyen tu dah tutup? Banyak. Baik datang daripada televisyen, kisah-kisah cerita yang ada dalam tu, baik daripada dokumentari yang kita tengok, baik daripada iklan sekalipun yang kita tengok, tetapi mesejnya melekat tak dalam kepala? Melekat. Dia terakam dalam kepala. Sampai kadang-kadang tu kita rasa macam, tahu, tengok iklan pizza tu, rasa macam nak kena makan lah ini. Orang perempuan nampak saja dalam tu ada sales, ada diskaun. Dia senang saja, dia terus pergi jumpa, siap tag suami dia. Macam itulah dia sampaikan mesej-mesej halus untuk mengajak suaminya kepada jalan yang lurus. Lurus ke mana? Pergi shopping mall, pergi dekat kedai, pergi Habib Jewels, pergi ke sana, pergi ke sini. Anak tengok benda yang dia suka, dia seronok, nanti dia akan cuba bagi tahu melalui isteri dia, bagi tahu ibu dia. Nanti nak gini. Ibunya lah yang akan menjadi laluan doa anak tadi, bagi tahu kepada bapa. Nak apa. Tadi anak teringin gini semua, bapa pun jadi orang yang akan memakbulkan doa daripada seorang anak tadi. Anak minta sesuatu, so dia minta melalui emaknya sampaikan kepada bapaknya. Orang lain tak tahulah, saya dulu kecil-kecil macam tu. Nak apa-apa, kadang-kadang kita tak boleh terus kepada ayah, kan? Boleh terus, tapi nampak adabnya, kadang-kadang kita sembang-sembang dulu dengan mak. Mak nanti dia akan cakap gini. Kalau mak rasa tak lepas nak cakap dekat bapak tu, awal-awal lagi dia dah cut off. Payah ni nak lepas doa kau ni. Dia akan cakap begitu terus. Sebab apa? Dia tahu bapak kita tu macam mana. Tapi kalau dia nampak boleh pergi, dia akan tanya nanti. Tak apalah, nanti mak tanya. Mak saya tu senang kan? Tak apa, sekali ayah tanya mak hang. Mak hang terus tau. Terus cakap macam tu. Why? Sebab itu bahasa yang kita guna dalam komunikasi harian. Mak hang tu adalah benda yang paling baik lah dekat kampung saya lah. Kalau Penang tu, Pajak Song utara tu, kita hang aku hang ni adalah normal. Even mak bapak kita pun bahasanya begitu. Zaman kita ni saja yang kita lebih mudahkan, melestarikan. Even kita dengan Allah pun, kadang-kadang kita bahasa aku tak? Dengan Allah pun kadang-kadang kita bahasa aku. Kan? Ya Allah, ya Tuhan ke, ya Allah, ya Tuhanku. Ku dah. Kan? Permudahlah urusan aku pada hari ni. Kita sembang dengan Allah pun kita guna bahasa aku. Tahu? Kan? Aku sangat berdosa. Kita sembang dengan Allah ni, kita guna bahasa siapa? Aku.
Kan? Kadang-kadang kita siap macam mengancam lagi Allah. Macam mana kita mengancam Allah? Sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji. Boy, kan? Siap kita guna ayat tu lagi. Why? Punyalah nak kita doa, Allah mesti bagi punya. Allah mana pernah mungkir janji. Sampai tahap macam tu. Punyalah nak menampakkan bersungguh-sungguhnya kita berdoa dan penuh pengharapan. Tapi kena faham, laluan dia tetap ada pada pedoman Al-Quran. Tetap ada pada petunjuk yang ditunjukkan oleh Al-Quran. TV tadi adalah satu contoh saja. Ingat balik contoh semalam TV tadi hanyalah satu bentuk analogi bagaimana TV itu mampu menghidupkan jiwa anak dan isteri kita. Tapi hari ini topik yang kita nak bincangkan, kita nak menjurus ke arah bagaimana anak dan isteri itu boleh menjadi golongan-golongan yang memusuhi kita. Anak boleh jadi musuh kepada kita. Isteri boleh jadi musuh kepada kita. Hanya kerana kelemahan dan kesilapan kita bermula daripada dalam rumah. Ni Allah tak sembang lagi musuh kita yang Yahudi, Nasrani yang luar tu lagi. Kita mula dulu daripada cerita Al-Baqarah dalam falsafah rumah tangga kita. Okey? InsyaAllah hari ni saya nak memberikan satu peluang kepada kita sama-sama mendapat sedikit input, mendapat sedikit pelajaran daripada bukan sekadar daripada saya seorang lah. Kalau boleh kita cuba dapatkan pandangan daripada tetamu kita yang akan hadir pada hari ini, dan insyaAllah tetamu istimewa yang datang jauh jauh tu tak adalah jauh mana sangat, tetapi jauhnya tu boleh kata dekatlah juga dengan kita, tak jauh mana dengan kita. Tapi insyaAllah kita akan usahakan untuk kita sama-sama ambil manfaat, ambil peluang ilmu yang diberikan itu, kerana ilmu itu adalah sesuatu yang kita nak jadikan sebagai panduan, sebagai satu ruang pelajaran untuk kita sama-sama ambil, bukan sekadar kita jadikan dia pelajaran, tetapi kisahnya adalah kisah untuk kita hidup sebagai seorang yang memiliki prinsip, seorang yang mempunyai pegangan sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, dan bagaimana pula kita nak mengajak kita ini sama-sama menjadi orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah. Jadi itulah saya nak menjemput. Sebenarnya hari ini kita ada seorang tetamu yang istimewa, didatangkan daripada orang kata datangnya tak jauh lah, datangnya daripada Surada saja, Sungai Ramah Dalam. Rasanya ramai yang dah kenal dia, dan insya-Allah kita sama-sama jadikan dan manfaatkan peluang yang ada ini sebagai peluang untuk kita sama-sama jadikan satu motivasi ataupun kita jadikan satu pelajaran untuk kita ambil. InsyaAllah dalam masa yang sama kita kutip apa saja butir-butir yang kita perlukan untuk kita jadi seorang suami, seorang isteri, seorang anak. Kerana kadang-kadang kami di sini RPWP, kami adalah tempat menjadi satu rujukan yang kadang-kala masalah orang luar rasa benda itu sebagai sesuatu yang tak boleh nak buat apa dah. Dia perlukan kepada satu tempat untuk kita cari rujukan, dan rujukan itu kadang-kala dia dah ada depan mata kita, Al-Quran itu. Cuma kita tak dapat nak mengupas, nak membacanya dengan kaedah yang tepat. Dan insyaAllah pada hari ini kita jemput Al-Fadil Ustaz Akmal Ashraf. Bagi dia dululah. Okey Ustaz, saya jemput Ustaz untuk berikan sedikit tausiah dan pelajaran, dipersilakan. Okey, testing 1 2 3. Kalau audio saya okey beritahu Okey Ustaz, okey. Audio okey? Boleh jalan? Okey. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah.
Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya sendirilah, Ustaz Syauqi Hassan, yang di atas jemputan ini. Okey, jadi sebenarnya kita follow rapat juga berkenaan dengan perkongsian dan juga apa panggil thoughts, pemikiran dan juga idea daripada follower-follower Ustaz Syauqi. So kita suka tengok bila mana dalam grup Telegram. Kepada siapa yang masih belum follow lagi grup Telegram, kena join grup Telegram Sahabat Maqasid tu. Okey, jadi dalam konteks ataupun isu berkenaan dengan hari ini yang kita nak bicarakan tentang falsafah sebenarnya. Falsafah, jadi cerita pasal falsafah ni iaitu filosofi. Jadi filo tu cinta. Jadi sofi ini adalah wisdom. Cinta kepada wisdom, cinta kepada suatu the truth, kebenaran. So hari ini kita bersama-sama follow perkongsian demi perkongsian daripada bicara maqasid ini adalah untuk kita mencari maksud dalam agama. Jadi hari ini kita lihat konsep berhala. Jadi macam Ustaz Syauqi katakan tadi, banyak poin-poin penting. Dan bila saya follow dalam Telegram juga, okey, dalam follow dalam Telegram, so saya lihat banyak nama-nama yang sudah diperkenalkan, Okey, jadi tadi pun ada yang kata ni jemputan ni daripada gambar model tu ke? Okey, so ini kita nak kongsikan sebenarnya tentang berhala. Jadi cerita pasal berhala ni adalah perkara besar sebenarnya, perkara besar yang Allah firmankan, Allah maktubkan di dalam Al-Quran untuk sama-sama kita zikir-zikirkan, untuk sama-sama kita berfurqan. Jadi saya tengok, kalau kita lihat balik dalam penulisan Ustaz Syauqi copywriting hari ini, ada perkataan-perkataan yang memberi kesan pada saya. Pertama, dari segi berhala itu sendiri, iaitu kemudian selawat, iaitu dan juga komparatif. Jadi komparatif ni kata akar dia adalah compare. Compare ni kita banding. Banding ini yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai furqan. Perbandingan antara hak dan yang batil, yang hitam maupun yang putih. Maknanya dia jelas, dia tak ada grey area, tidak ada tempat yang kelabu asap. Tu dia. Untuk kita memahami apa yang Allah nak sampaikan. Hari ini banyak kita berselisih. Banyak yang kita berselisih pendapat, pandangan. So dengan Al-Quran mampu menyelesaikan, mampu memberi solusi kepada permasalahan, kepada perselisihan ini. Jadi bila cerita pasal hari ini, adakah isteri dan anak itu sebagai satu berhala bagi kita, sebagai musuh? Jadi besar tu kan. Jadi kalau isteri-isteri, rata-ratanya kebanyakannya followers ataupun yang mengikuti live pada hari ini kebanyakan di kalangan wanita. Di kalangan wanita. Yang laki-laki tak tahu pergi mana kan. So kepada laki-laki yang follow pada hari ini, saya ucapkan Alhamdulillah, terima kasih, tahniah kerana follow daripada awal sampai habis. Apa yang kita nak sampaikan hari ini ceritanya pasal ibadah, cerita pasal akal. Sebab apa? Kita kena ingat balik. Kita mengikuti perkongsian ini, hari ini dah masuk dah episod 24 dah. Ustaz Syauqi beritahu saya 24 dah episod. So daripada awal sampai dah sekarang ini, kita nak memahami maksud maksud dalam pelaksanaan ibadah. Jadi ibadah ini kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Jadi apabila nak mengabdikan diri kepada Allah, Allah kata wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini selain untuk mengabdi. Jadi nak mengabdi kepada Allah mesti ada rujukan. Rujukannya mana? Rujukannya Al-Quran. Rujukannya Al-Quran. That's why kita selalu minta followers ataupun sesiapa sajalah yang follow vacation ke, yang follow umrah kami semua tu, kita akan bagi tahu kepada mereka iaitu semak Al-Quran. Apa yang kami katakan ini, semak dengan Al-Quran. Double check. Double check. Itu konsepnya tawaf. Dan tawaf apa yang kami perkatakan ini. Supaya anda sendiri nampak, anda sendiri yakin bahawa apa yang kami katakan ada nas dia, ada dalilnya, ada rujukannya, ada foundationnya. So apabila kita membicarakan tentang hari ini bicara berhala. So di dalam Al-Quran banyak Allah bentangkan tentang berhala. Cerita pasal isteri, banyak Allah ceritakan isteri. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah umpamakan orang-orang kafir itu seperti mana? Seperti isterinya Nuh, seperti isterinya Lut. Dua orang ini adalah isteri kepada dua hamba-Ku yang soleh. Allah bagi tahu, hamba yang soleh. Ini isteri Nabi ni. Isteri Nabi boleh jadi musuh. Jadi dia tidak akan lari daripada frame isteri boleh jadi musuh. Tapi bagaimana kita nak tukar isteri kita ini, kita nak bawa isteri kita ini, kita nak giring isteri kita ini supaya mengabdi kepada Allah.
mengikuti setiap perintah. Ada 6,236 ayat yang dijadikan sebagai satu rujukan kepada kita untuk kita sampai ke matlamat kita, sampai ke destinasi kita. Kalau Ustaz Syauqi katakan tadi, Al-Quran ini bukan untuk dilagu-lagukan. Jadi ini adalah satu perintah. Kita kena yakin bahawa ini perintah. Nak tak nak kita kena terima, oh ini sebenarnya. Dan kita mula kita bandingkan antara apa yang manusia buat dan apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Inilah yang Allah panggil sebagai Al-Furqan. Jadi apa yang kita baca selama ini, dia belum lagi jadi Al-Quran. Dia hanya menjadi petunjuk, menjadi hudan saja. Tetapi Al-Quran ini dia mesti ada 3 komponen utamanya, iaitu pertama, unzila fihil Quran hudan linnas, iaitu diturunkan Al-Quran ini kepada kita sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk itu tadi dan membezakan antara hak dan batil dan menjadi pembeza. Maka Al-Quran ini pasti kalau kita dapat Al-Quran, kita boleh berfurqan. Kita dapat Al-Quran, kita mampu membezakan yang mana yang buruk, mana yang batil. Itu konsep Al-Quran yang sebenarnya. Jadi kalau kita main ikut saja membuta tuli, bertabiat tanpa ilmu, jadi Allah suruh kita bertabiat, suruh mengikuti dengan ilmu, tapi kita tak buat dengan ilmu, maka Allah celakakan kita. Allah keji kita. Allah bandingkan kita. Allah bagi pelbagai misalan-misalan di dalam Al-Quran supaya apa? Supaya kita berfikir. Jadi Allah bagikan kita penglihatan, pendengaran dan hati. So kita lihat macam mana kita nak menggerakkan komponen-komponen yang Allah bagi ni, panca indera yang Allah bagi ni. Jadi kepada suami-suami, kepada isteri-isteri, kepada wanita-wanita yang mengikuti lelaki kita pada hari ini, saya seru gunakan betul-betul mata, gunakan telinga, gunakan hati ini untuk kita berfurqan, agar kita mampu membezakan, agar kita mampu compare, agar kita mampu mencari kebenaran. Kita yang tadi dalam tajuk ni falsafah, kita yang mencintai kebenaran dan kita kena usaha cari kebenaran. Antara usaha yang baik adalah antum semua hari ni mengikutilah daripada awal sampai akhir. Kan, daripada awal sampai akhir. Antum ambil pen, ambil kertas, at least buka handphone, buka notes, ambil catatan. Inilah usaha kita untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Jadi nak mencari kebenaran ini melibatkan usaha. That's why tadi yang Allah firmankan dalam surah 9105 yang Ustaz Syauqi bacakan tadi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi Allah seru kepada kita untuk beramal, mengerjakan kerja. Sesungguhnya Allah dan para rasul menyaksikan kerja buat kita dan orang-orang beriman. Okay? So apa yang kita nak sampaikan hari ini juga, bagaimana saya terkesan dengan surah 64 ayat 14 tadi. Allah terang-terang, surah 64 ayat 14, Allah terang-terang memberitahu kepada kita, isteri dan anak itu adalah musuh. Macam mana musuh? Apa itu musuh? Jadi kalau kita lihat musuh Allah, musuh orang-orang beriman, siapa dia? Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mengikuti syaitan. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah 208, Allah bicarakan, Allah firmankan kepada kita. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iaitu wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Orang-orang beriman ni siapa? Kita tuju dulu kepada lelaki-lelaki, kepada suami-suami. Kerana apa? Suami-suami inilah pengatur. Yang mana Ustaz Syauqi sampaikan tadi, kita ni semuanya pengatur. Kita kena atur. Kita kena atur diri kita. Kita kena pelihara diri kita dulu. Nampak? Alright. So ini dia. Dan kita nak sampaikan, bawa isteri kita, bawa diri kita, bawa isteri kita, dan bawa anak kita. Kebanyakan orang mengikuti ceramah, mengikuti perkongsian-perkongsian ilmu, semuanya nak cari pelajaran-pelajaran untuk sampaikan kepada isteri. Tarik isteri. Ataupun tarik pasangan masing-masing. Abang, tengok ni bang, ceramah ustaz ni. Tetapi lupa untuk kita follow kerana untuk kita develop diri kita dulu. Kita lupa muhasabah diri kita dulu berbanding kita nak supaya pasangan kita muhasabah. Betul? Jadi kita lihat isteri dan anak-anak, dia boleh mentaati Allah apabila dia melihat uswah. Melihat uswah. Jadi ada 25 kisah Rasul daripada Adam sampailah Muhammad untuk kita ambil pelajaran ini, untuk kita praktikkan. Kalau Rasulullah dulu dia dapat 24 kisah Rasul dan dia teroka jalan ini, dia teroka sabil ini untuk dia membangunkan agama yang dah jatuh.
membangunkan agama yang dah terduduk ni. So kerana apa? Kerana orang mula menyembah berhala-berhala. Yang macam mana Ustaz Syakir layout kan, ada 3 ta tu, iaitu harta, takhta dan wanita. Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manna. So antara lain konsep-konsep berhala ini Allah ada terangkan di dalam saya tak ingat pula. Dia membicarakan tentang bagaimana perkataan Jibti. Jadi Jibti ini Allah bicarakan kepada kita tentang bagaimana kita mengidolakan. Jadi Allah larang untuk kita mengidolakan. Dan Rasulullah SAW juga dia larang untuk kita menyembah dia. Okey. So yang diajak adalah menyembah Allah. Tetapi yang Rasulullah suruh adalah kamu lihat aku bagaimana aku solat. Kamu lihat aku bagaimana aku menjadi seorang bapa, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang panglima, menjadi seorang pengatur. So itu yang Rasulullah hanya tunjukkan uswah. That's why Allah elaborate, Allah firmankan di dalam surah 33 ayat 21, iaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah sungguh-sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah yang baik bagi mereka yang banyak menzikirkan Allah. Jadi kita kena ambil uswah yang baik daripada Rasulullah itu, bagaimana dia membangunkan din balik. Bagaimana dia membangunkan din. Ada tak dia cuti untuk jadi seorang ayah, untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang pemimpin? Ada ke? Tak ada. Jadi hari ini kita kena mainkan peranan macam mana Rasulullah dah tunjukkan. Hari ini kebanyakan kita semua nak ambil sunnah-sunnah yang mudah-mudah. Tetapi sunnah-sunnah yang lebih mendasar kita tidak ambil. Kalau di dalam satu hadis, iaitu berbunyi taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kamu, merujuk kamu, jadi tak ada seorang pun yang ceritanya pasal laki ke nisanya ke, tak ada. Nabi terus rangkumkan kamu tu merujuk kepada umat manusia ini. Telah aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya. Takkan sekali-kali. Lan tadillu. Kamu takkan bingung. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya bila mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu sunnah, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi antara sunnah Rasul yang kita kena ikut daripada Adam sampailah kepada Muhammad. So kalau faham benda ni jadi mudah. Okay. Jadi kita lihat macam mana Ibrahim membangunkan. Kalau kita lihat hari ni cerita pasal Al-Baqarah, falsafah Al-Baqarah ini cerita pasal sapi betina. Sapi betina. Bagaimana hari ini kita lihat anak-anak ni kita jadikan sebagai tuan. Anak-anak ni kita jadikan sebagai tuan. Alah, biarlah budak ni kecil lagi tapi lompat sana pijak kepala kita, tengking kita atas dasar kerana apa? Dia kecil lagi. Tapi kecil-kecil benda itulah yang Allah suruh kita dictate, betul kan? 7 tahun pertama tu adalah fasa kritikal untuk kita develop anak kita supaya apa? Dia tidak jadi ibarat konsepnya macam melentur buluh biar daripada rebungnya, biar lembut lagi. Lembut untuk kita develop. So kita sebagai suami, sebagai bapa mesti menjadi abal hakam yang kuat. Kita ini sebagai mol yang kuat. Kalau mol tak kuat, macam mana kita nak bentuk acuan kita? Macam mana kita nak develop arca tu? Okay? Kalau mol dia tak kuat, mol dia lembik. Jadi mol ini yang kena jadikan sebagai pengapit, yang menjadi sebagai ragum kepada anak kita ini. Okey. So banyak sebenarnya yang kita boleh kembangkan dalam falsafah Al-Baqarah ini. Cerita pasal Al-Baqarah. Jadi saya suka melihat bila mana slowly orang dah mula tanya dalam grup maqasid, grup maqasid Telegram tu, iaitu tentang solat, tentang selawat. Inilah yang kita nak. Inilah proses akal yang mula berlaku. Jadi kita ada tanya dan jawab. Inilah ciri-ciri di dalam syurga yang Allah elaboratekan, iaitu dalam syurga ni di antara mereka saling tanya menanya. Itulah kita nak develop baiti jannati tu, macam mana Ustaz Syakir sampaikan sebelum ni, konsep rumah. Jadi pembinaan rumah bagaimana kita nak develop. Hari ni kita banyak agung-agungkan anak-anak kita. Kan? Kita bagi itu, bagi ini. Untuk mereka taat, so kita janjikan, okey, kalau buat, nanti kita bagi hadiah ni, kita rasuah dia. So, Allah ajarkan lain. Allah ajarkan konsepnya lain pula. Bagaimana kita kena memahami betul-betul konsep pendidikan ini bermula daripada rumah.
bermula daripada rumah. Bagaimana kita nak bentuk isteri kita? Bagaimana kita nak bentuk anak-anak kita? Jadi isteri ni, fitrahnya dia dicipta daripada tulang rusuk. Jadi tulang ini, kalau kita lihat tulang rusuk, dia bengkok. Jadi kalau kita nak luruskan, boleh tak kita luruskan keras-keras? Apabila kita luruskan keras-keras, cepat-cepat kita nak luruskan, dia akan jadi patah. So kita kena develop slowly. Itulah Allah bagi tahu dalam Al-Quran secara tartil. Jadi wanita tu konsep wanita. Apabila seorang wanita datang kepada kamu, kamu kena uji. Berilah ujian kepada mereka, uji kefahaman, uji ketaatan. Jadi hidup ini adalah satu ujian. Dalam surah 64 ayat 14, Allah kata bagaimana anak-anak dan isteri ini adalah musuh bagi kamu. Dan kemudian 64:15 Allah beritahu harta dan anak-anak ini adalah ujian buat kamu pula. Harta dan anak-anak. So harta adalah sesuatu yang kita cintai. Jadi isteri kita cinta tak? Cinta. Kan? Tapi macam mana kita nak ajak mereka? Bagaimana kita nak menyeru kepada mereka agar beriman? Jadi Allah bagi banyak tanda kepada kita, iaitu ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda untuk kita membangunkan agama ini dalam rumah kita. So dalam surah 2 ini, surah Al-Baqarah ini, ada banyak Allah elaborate, iaitu dalam surah 2:125. Bagaimana Allah bagi tahu kepada kita makam Ibrahim sebagai tempat solat. Jejak Ibrahim ini, rumah ini adalah rumah Baitullah itu sebagai jejak, sebagai tempat kita solat, kerana situ ada jejak Ibrahim. Menjadi rujukan, menjadi petunjuk sekalian alam. Allah elaborate juga sebagai rumah Baitullah ini sebagai satu sumber rujukan sekalian alam. Bagaimana kita nak develop alam anak-anak, develop alam perkahwinan, alam rumah tangga, alam lagi pekerjaan, perniagaan, alam remaja. So kita nak develop bagaimana Ibrahim meninggikan dasar. Kalau kita tengok dalam surah 2:125, 2:127, kita nampak dah frame dia. Bagaimana kaedah Allah ajar kepada kita. Cerita pasal metodologi. Hari ni kita mencari-cari metod untuk mendidik anak-anak. So kita bukalah buku ni, kita bukalah buku ini, kita rujuklah Western punya filosofi, bagaimana Western punya education. Tetapi kita lupa untuk buka Al-Quran. Sebab Al-Quran ni sangat kaya dengan metod bagaimana nak mendidik. Metod. Jadi metod ini kaedah. Jadi kaedah bagaimana nak mendidik, nak membesarkan anak. Jadi Allah bagi dalam satu surah ni 2:125 ini, Allah terangkan kepada kita nak membina rumah. Semuanya bermula daripada rumah. That's why Allah seru kepada kita untuk kita berkahwin, untuk kita ada anak. Kerana daripada situ kita dapat siasah, kita dapat hikmah bagaimana nak membentuk anak-anak kita dan juga isteri kita. Okay, jadi kat situ dalam 2:127, dekat situlah Ibrahim, Allah firmankan tentang Ibrahim, dia meninggikan dasar al-qawaid. Jadi dasar ini adalah foundation. Nak membina rumah yang betul bangunan, kita kena ada foundation yang kukuh, tiang-tiangnya, pillars. Jadi tiang-tiang dia, beam tu semua tu lah. Jadi pillars ini juga membawa masuk sebagai rukun. Sebab itu kita kena fahami betul-betul rukun iman, rukun Islam, untuk kita tinggikan balik din di dalam rumah kita. Bagaimana Ibrahim dia membentuk rumah dia, membangunkan dasar rumah dia, dan juga Ismail kat situ. Dan Ismail, pentingnya Ismail ni elaborate terus tentang anak, nak membina rumah dan juga anak. Itu besarnya peranan Ibrahim dalam nak membentuk keluarga yang baik. Dan kehebatan Ibrahim, bagaimana pendidikan yang diterapkan sehingga generasi dia, keturunan dia ada di kalangannya yang menjadi di kalangan para nabi dan juga rasul. So ini kehebatannya. Inilah rujukan kepada Muhammad juga, bagaimana dia nak membangunkan sahabat-sahabat dia dan juga isteri dia dan juga anak-anak dia. Okay? Dan itu menjadi uswah buat kita dan kita kena zikirkan. That's why macam yang Ustaz Syauqi sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tu, solat, jamak solat itulah selawat. Jamak solat itulah selawat. Yusallu, jadi yang kita silahkan, yang kita hubungkan diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, solat balik, silakan balik, hubungkan diri balik kepada apa yang Nabi dapat. Apa yang Nabi dapat? Nabi dapat berita. Nabi itu membawa berita besar, an-naba.
Surah An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Tu dia. So berita besar yang Nabi bawa ni yang kita kena ambil. Kita duk hari ni berselisih, jadi berita besar Allah turunkan sebagai solusi kepada perselisihan ini. Alright. Jadi ingat balik. So untuk apa kita ambil daripada Nabi? Supaya kita apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Agar kita saling Islam, sejahtera dan mensejahterakan yang lain. Okey. Itulah dia. Sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan tentang hari ini, bagaimana kita nak betulkan daripada isteri itu dia menjadi sebagai satu musuh, kita nak tarik dia, bawa dia kepada orang-orang yang beriman dan mentaati dan menjadi sebagai korina, pembantu, pendamping kita yang mengukuhkan kita dalam perjalanan membangunkan agama. Itu saja Ustaz Syokri. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Haji Akmal Ashraf. Kalau sahabat saya ni, saya panggil dia AA je. Lebih dikenali dengan itulah sahabat yang banyak menjadi teman untuk kita berbincang, berbicara, untuk mengasah lagi kefahaman kita tentang Al-Quran. Dan insyaAllah pada hari ini sebenarnya kita beruntung kerana bukan saya seorang saja. Selama ni rasa macam saya seorang, tapi hari ni bila dapat napas dalam 25 minit tu kita pas kat Ustaz, jadi saya dapatlah membaca dan melihat dan mencari apa sebenarnya benda-benda yang kita kena faham tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah ni sebenarnya kalau kita lihat, dia sebenarnya satu surah yang ada kesinambungan daripada Al-Fatihah. That's why bila kita dapat Fatihah, kita dah mula kena tahu sebenarnya apa yang Allah nak kita faham dengan basmalah tadi tu. Allah bagi kita agama ni ada basmalah dia. Kita nak letakkan basmalah tu adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Tu Ustaz, apa tu basmalah yang kita kena letak Ustaz dalam keluarga, dalam Fatihah tu? Bagi sikit tips kat dia orang ni. Daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, hujungnya kita nak dapat apa sebenarnya ni? Sila sikit Ustaz. Sorry, ulang balik Ustaz. Okay, kita membaca Fatihah. Basmalah yang sebenar yang kita nak faham ni adalah apa dalam kita nak memahami konteks. Di penghujung Fatihah adalah 3 golongan. Golongan yang mendapat nikmat, golongan yang diburkai, dan juga golongan yang dol, golongan yang bingung, golongan yang sesat. So, kita nak jadi kategori mana ni once kita dah dapat Fatihah ni? Okay, silakan Ustaz. Ni nak masuk Al-Baqarah ni, tapi Allah bagi dulu frame dia dalam Fatihah. Okay, silakan. So, kaitan Al-Fatihah dan juga Al-Baqarah Ustaz Okay, jadi kita nampak sebenarnya apabila Allah kata tentang Al-Fatihah, jadi Allah elaboratekan. Ingat balik bagaimana Al-Quran ini disampaikan, banyak Allah pukul kita. Pukul ini doroba. Jadi doroba ini Allah membuat perumpamaan. Pukul kita dengan satu misalan-misalan. Jadi Allah mengeluarkan kita daripada perut ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Lepas tu Allah bagi tahu sebelum ini kamu tidak mengenali, tidak tahu apakah itu kitab, apakah iman. So tadi tu bagaimana Allah mengeluarkan kita daripada perut ibu. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum. Jadi Allah mengeluarkan kita daripada perut ibu. Jadi ibu ni apa? Kalau kita lihat dari sudut biologinya adalah bagaimana ibu melahirkan anak, betul? Tapi dalam sudut mutasyabihatnya, pandangan sisi yang lain, konteks yang lain, bagaimana Al-Fatihah ini kita sebut sebagai umul kitab, sebagai ibu kitab. Jadi bila kita tahu, Allah bukakan kita tentang satu kebenaran. Jadi cerita pasal falsafah. Jadi Allah selalu bukakan kita kepada kebenaran. Bagaimana kita nak mengatur alam ini. Bagaimana kita nak mengatur diri kita. Bagaimana kita nak mengatur anak-anak kita. Okay, jadi kita lihat tadi. Lepas saja Al-Fatihah, kita jumpa surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni sapi betina. Dia bukannya sapi jantan. Bukannya lembu jantan. Lembu betina pula tu. Kan kalau kita lihat, kalau lembu ini, kita sebut dia binatang Al-An'am. Binatang ternak. Yang diternak. Kita lihat binatang ternak ni bagaimana. Binatang ternak ini, dia akan buat benda yang sama ulang-ulang. Bangun pagi-pagi, keluar daripada kandang. Dia cari rezeki, ragut rumput nak makan. Sama tak macam kita? Sama. So, dia sampailah ke petang, dia cari rezeki. Ragut sana, ragut sini, ragut sana, ragut sini. Lepas tu dah petang, dah letih, balik, tidur dalam kandang. Lepas tu dia akan rotate circle tu. Sampai satu tempoh, buat anak. Dah buat anak, lepas sampai tempoh akan mati.
dan dia jadi macam tu, dia ulang-ulang tanpa ada satu bentuk pembentukan. Tanpa ada satu pembentukan. Kalau kita lihat ada juga video yang menunjukkan bagaimana lembu, ada 2 ekor lembu, dia minum air tepi sungai tu kan. Lepas tu lembu pertama tu kata dalam ni ada buaya. Lepas tu lembu kedua tak percaya. Dia kata mana ada buaya, dia minum lagi. Lepas tu lembu pertama yang bagi tu ada buaya tadi kena ngap dengan buaya. Kan? Lepas tu lembu kedua baru nak percaya. Lepas tu datang lembu lain, lembu yang kedua tadi dia cakap kat lembu yang lain tu, dalam ni ada buaya. Tak percaya juga kan. So ini adakah kita jadi macam ni? Allah dah bagi tahu kita berbagai peringatan. Macam mana kisah lembu tadi, dia memperingatkan sahabat dia tapi lembu seekor lagi tak ambil peringatan itu. So Allah umpamakan kita macam tu. Allah bagi kita macam-macam peringatan dan juga perumpamaan agar kita berfikir. Allah sampaikan Al-Quran ini dalam 3 kaedah, iaitu berita gembira, peringatan dan juga ancaman. So kita nak beriman dalam konteks ataupun konsep yang bagaimana? Berita gembiranya ke, terus kita beriman peringatannya ke, ataupun ancaman. So kalau 3-3 ini Allah dah bagi pun kita tak ambil, that's why Allah umpamakan kita dalam surah 7, 179, kita lebih teruk daripada binatang ternak. Apabila Allah bagi kita pendengaran, kita tak nak gunakan pendengaran ini, sama ni. Jadi juga penglihatan dan juga akal hati kita agar mampu berfikir, berfukon, kita tak guna, kita lagi teruk daripada binatang ternak. Siapa dia? Mereka itulah golongan-golongan yang lalai. Lebih sesat lagi. Kita lah yang lalai kepada peringatan itu. Itu dia Ustaz. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Kamal Ashraf, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi Ustaz bila ada peluang untuk kita bersama-sama. Dan sekarang ni adalah fasa untuk saya menyimpulkan hasil daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kemudahan dan kesenangan dalam kita memahami ayat-ayat yang sudah pun Allah berikan kepada kita dalam bentuk yang paling baik, paling mudah. Dan hari ini terima kasih kepada Ustaz. Dan saya nak mengajak kita semua untuk buka balik surah 64 tadi, ayat 14. Kita tengok surah At-Taghabun ayat 14 dia, di mana Allah berfirman dalam tadi tu tentang isteri dan juga anak kita yang menjadi satu ujian, satu musuh kepada kita dalam kita nak memahami apakah mesej dan peranan kita dalam kita menjadi orang yang bernama pengatur di dalam rumah tangga. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Okay, first kena pasang Allah kata azwajikum itu adalah pasangan kamu, wa auladikum, dan juga kepada anak-anak kita ni dinampakkan adu wallakum, adalah orang-orang yang akan menjadi satu musuh. Kalau kata musuh ni, kena buka ayat Quran, perhatikan elok-elok semua ayat-ayat yang berkenaan dengan musuh, berkenaan dengan siapakah musuh kita yang kita kena kenali. So Allah kata dalam Quran, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Tadi Ustaz ada baca tadi, surah 2 ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu qulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia tu, setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Yang nyata, yang jelas. Itu dinampakkan syaitan yang jelas. Hari ni kalau kita sembang pasal syaitan yang gaib, yang tak nampak, mudah kita nak salahkan dia. Kita akan cakap, oh anak saya jadi gini ni kena rasuk jin ni. Senang je kita cakap. Ni kena apa? Ni sebab bisikan syaitan ni rajim. Dinampakkan bisikan syaitan. Tapi sebenarnya kita nak nampakkan di sini, kalau ada musuh yang nyata, musuh yang jelas, macam mana musuh itu nak dinampakkan? Bisikan itu nak datang bagaimana? Melalui anak-anak, melalui isteri. Tahu, Nabi Nuh diuji dengan benda yang sama. Datangnya bisikan anak dia, bisikan daripada isteri dia, mengajak dia untuk meninggalkan agama yang dia cuba bangunkan, dia cuba bawa. That's why Nabi Nuh itu, dia berprinsip, walaupun dikatakan gila sekalipun oleh anak dan isteri sendiri, tapi dia masih firm, dia yakin ini adalah satu kerja yang dia dipilih untuk membangunkan agama, walaupun dikatakan gila oleh isteri yang dia sayang sekalipun. So itu adalah musuh dia yang nyata.
yang jelas. So hari ni kita tengok balik diri kita. Kalau sebagai isteri, adakah kita memusuhi suami kita? Walaupun kita tak adalah nak berperang dengan dia ke, angkat senjata ke apa semua, tapi dalam banyak benda, kita ni jadi orang yang membisikkan sesuatu yang menyebabkan isteri ni adalah musuh kepada suami dari sudut akidah. Tahu? Isteri inilah yang mengajak suaminya buat benda-benda yang lalai, mengajak suaminya buat benda-benda lara, meninggalkan amalan-amalan yang soleh, yang mengajak suaminya ke arah kemungkaran, kepada perkara yang keji. Anak sekali diangkut bersama-sama. Tahu? Kalau kata suami nak pergi masjid, isteri yang kata begini, yang melambat-lambatkan, yang melengah-lengahkan, itu bab-bab mudah lah. Kalau kata tengok TV, ramai-ramai diajaknya jom tengok TV, habis satu rumah tu 3-4 jam hilang sebab menonton televisyen. Terpaut dengan gadget, tengok wayang, pergi shopping mall, pergi tempat-tempat yang melekakan, melalaikan, tempat-tempat yang banyak membuang masa yang sebenarnya berharga dan bernilai untuk pendidikan, untuk pembangunan akidah anak, tetapi dibazirkan kepada sesuatu yang membuang dan merugikan nyawa dan usia kita, peranan dan fungsi kita dalam menjadi seorang bapa. So, ini boleh jadi musuh tak? Boleh. Tambah pula kalau isteri itu yang mengatur rumah tangga, lagilah jadi satu isu besar. Isteri mempunyai suara yang lebih tinggi daripada suami. Isteri yang memiliki kuasa yang melebihi suami. Isteri yang mampu mengatur suami dia pula. Tahu, ini ada pattern pada queen control. Isteri yang ada gaji lebih, isteri yang ada kuasa lebih, isteri yang boleh menundukkan suami. Di situlah suami jadi suami yang dayus. Suami yang tidak boleh cium bau syurga. Tak dapat bau syurga pun tak dapat cium. Sebab apa? Sebab dalam rumah tangga itu dah jadi neraka untuk dia. Dah tak ada syurga. Kita rasa tak apalah, isteri boleh pergi kerja, dia duduk rumah santai-santai, relax kan. Tak apa, isteri yang bayar bil, isteri yang bayar kereta, isteri yang bayar rumah. Suami rasa syurga, tetapi sebenarnya itulah syurga Dajjal. Itulah syurga yang sebenarnya dimomok-momokkan oleh Yahudi dan Nasrani yang mencipta satu sistem yang menyebabkan suami hilang peranan dan fungsinya dan isteri itu lebih tinggi darjatnya berbanding suami. Simple saja bisikan ini, dia mampu untuk menjadi musuh yang kita tak sangka. Ni kalau sebut musuh dalam selimut, tahu suami isteri tidur dalam selimut yang sama, tetapi dia memusuhi kita dalam diam. Anak kita boleh menjadi musuh dalam diam. Tahu, kita ada satu kes ni cerita anak beranak tahu. Anak dengan bapa. Bapa ni bermati-matian berjuang untuk mendapatkan anak dia. Tapi kesilapan anak ni, kes dia adalah kes penceraian. Apabila isterinya bercerai, lalu tawaran dia adalah suami ni bayar beberapa nilai untuk dapat anak ni tinggal bersama-sama dengan bapa dia. So anak ni pun duduklah dengan bapa. Tapi isunya timbul bila anak ini daripada kecil tidak dididik dengan acuan agama yang betul. So anak ni nak ditarik balik kembali kepada agama, anak ni mula goyang. Mula goyang, kemudian dia mula risau. Dah risau pula bapak dia ni nanti jadi baik, apa nasib dia. Kan? So dia banyak argue lah, banyak discuss dengan bapak dia. Dia tak memusuhi, tapi banyak discuss. Sampailah satu masa, bapak dia ada masalah. Bila dah bercerai, kemudian dah tak ada kerja apa semua, anak pula pergi kerja, cari duit, cari makan dan bawa balik makanan kepada bapak. Dan bila bapak ni tiba-tiba nak tarik anak dia kembali balik kepada agama ni, nak bawa baliklah jadi anak yang baik kan. Nak kembali betulkan balik keluarganya, nak betulkan balik sistem dalam rumahnya kan. Anak nak jadi anak yang betul, bapak nak jadi bapak yang betul. Tiba-tiba bila nak mengajak kepada kebaikan, anak dia cakap apa? Tahu, makan engkau pun aku yang bagi. Dah. Macam mana kita nak buat? Anak sudah boleh mengeluarkan perkataan macam tu. Anak boleh memberikan satu kata-kata yang boleh membunuh hati seorang bapa. Ni cerita anak dengan bapa tau. Belum cerita mak lagi. Belum cerita isteri lagi. Kalau isteri yang dah bekerja dah rasa dia dah buat macam-macam untuk suami dia, dah rasa macam-macam, dia dah bantu rumah tangga, at any time bila berlaku saja krisis, isteri ni boleh bila-bila terpacu keluar daripada kata-kata ni. Boleh cakap apa? Engkau duduk rumah pun aku yang cari makan, aku yang cari nafkah, aku yang bayar segala benda. Engkau duduk rumah sedap-sedap. Boleh keluar perkataan tu saja, suami dah tak rasa dah syurganya. Suami tak dapat lagi nikmat syurga. Kalau syurga dalam rumah tangga pun kita tak dapat, jangan mimpi kita nak dapat syurga di sana. Apa yang kita dapat di dunia ini
adalah satu bentuk representation capaian kita di akhirat nanti. Kalau dalam rumah tangga kita pun masih kita gagal membentuk satu kenikmatan syurga yang Allah dah bagi perumpamaan yang banyak dalam Al-Quran itu untuk kita buat di muka bumi ni. That's why Ustaz AA beritahu tadi, fadaraballahu amsal. Allah melakukan misal-misal. Allah membuat satu misalan. Alam tarukai fadaraballahu masalan. Dinampakkan pula Allah kata, tidakkah engkau memerhatikan? Allah suruh kita perhati. Alam tarukai, tidakkah engkau lihat? Tidakkah engkau perhati? Allah suruh guna mata tak? Guna mata. Perhatikan macam mana Allah membuat, Allah mendidik, Allah membentuk, Allah membina, Allah mewujudkan sesuatu itu, pasti ada dia punya perumpamaan dia untuk kita buat, laksanakan dan bina pula di alam kita. Syurga kita kena kejar dan kita kena cipta dan buat dia di muka bumi ni untuk kita dapat nikmati benda yang Allah dah bagi contohnya dalam Al-Quran. So, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat yang ke-15, tadi saya tengok Kak Ruzaini ada ni, Kak Rus Singapura ada dah kongsikan sedikit. Tu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, hanyalah satu ujian, dan di sisi Allah pahala yang besar. So kalau kita nak dapat pahala yang besar ni, dia tidak lain melainkan ada di dalam Al-Quran. Itu adalah ilmu, ajran. Ajran ni ganjaran. Jangan kita tertipu, jangan kita tertwist. Pahala itu sesuatu yang sangat halus untuk kita fahami. Pahala sesuatu yang kita tak nampak. Ganjaran kita akan nampak dengan banyak benda. Kita dapat ganjaran anak yang soleh, itu rezeki dan pahala yang kita dapat. So jangan ingat pahala itu dalam bentuk timbangan saja. Ganjaran ini Allah boleh bagi at any time. Itu rezeki yang Allah bagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa saja kami rezekikan, kami berikan, mereka infakkan balik. So bila Allah kata anak-anak dan harta ini adalah satu ujian, sebenarnya Allah nak suruh uji yang macam mana? Allah nak bagi ujian ni bagaimana? Allah nak suruh kita buat macam mana dengan semua yang Allah dah rezekikan kepada kita ni? Tengok dekat ayat 16. Allah kata apa? Maka bertakwalah. Bertakwalah kamu. Fattaqullah mastata'tum, kepada Allah menurut kesanggupanmu. Wasma'u wa ati'u, dan dengarlah serta taat. Tadi Allah suruh kita perhatikan misal-misal perumpamaan, tetapi sekarang ni Allah kata apa? Wasma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Ambil Quran. Okey, sekarang ni rajinkan diri, ambil Al-Quran, tengok daripada surah Al-Baqarah ayat yang ayat yang kita baca hari tu. Kalau tengok daripada ayat 2, 3, 4, 5 pembukaan Al-Baqarah tu, kita baca 2, 3 dan 4, 5 tu kan. Kalau kita perhatikan, kita boleh tengok dalam Quran Allah kata apa. Di sini saya nak ajak kita berfikir. First, ambil keyword wa anfiqu khairan li anfusakum. Pertama Allah kata apa? Allah kata fattaqullah, bertakwa. First ni keyword nak ajar ni. Tengok keywordnya adalah Allah kata takwa. Tengok daripada Al-Baqarah ayat kedua, Allah kata zalikal kitab la raiba fi. Pertama, ini adalah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin, petunjuk, hudan kepada orang-orang yang bertakwa. So sekarang ni nak menunjukkan ketakwaan kita, Allah suruh kita daripada Al-Baqarah tadi, maka bertakwalah kamu. Engkau dah dapat petunjuk, engkau dah dapat hudan, engkau dah dapat hidayah, maka bertakwalah. Fattaqullah, jangan ragu-ragu. Inilah ketetapan dia. Ketetapan dia apa? Anak, isteri adalah musuh. Harta, anak-anak adalah ujian. Ayat 14, ayat 15, ketetapan tak Allah kata? Zalikal kitab. Inilah ketetapan. La raiba fi, jangan ragu-ragu. So, tengok muka anak, tengok muka isteri, ini semua adalah satu ujian. Ini adalah dugaan. Ini adalah fitnah yang Allah sedang bagi kepada kita. Once kau
Akad nikah saja kau kena jaga yang engkau sedang masuk kepada satu lagi fasa pendidikan sebagai seorang pengatur. Macam mana nak mengatur isteri, nak mengatur anak, nak mengatur rumah tangga supaya semuanya kembali kepada basmalah tadi. Semuanya diluruskan balik untuk mengikut perintah Allah, mengikut jalan yang Allah sediakan, fi sabilillah. Atau kita kalah, kita dewas, kita terikut dengan apa yang isteri kita, anak kita mahukan, kehendak mereka, lalu kita akan masuk ke dalam fi sabilit taghut. Dua jalan tu saja yang kita akan jumpa nanti. Fi sabilillah, fi sabilit taghut. Musuh Dajjal, dia akan mengajak kita kepada taghut. Dia akan membawa isteri kita menjadi toro, anak kita jadi toro, anak kita jadi orang yang melampaui batas. Itu yang apa yang dah dirakamkan dalam Quran. 14, 15 cerita tentang zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. So jangan lagi kita argue, mana boleh anak saya jadi setan, mana boleh isteri saya jadi bisikan yang membawa saya kepada neraka. Tak. It can work macam tu. Sebab Allah dah sebut sebagai ketetapan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. So kalau kita bertakwa, Allah kata apa? Maka Allah dah menetapkan sesuatu itu tadi menurut kesanggupan kita, mengikut kemampuan kita. Tapi ikutilah, Allah kata dalam tu, fasma'u wasma'u wa ati'ullah. Kita kena taatlah kepada Allah tadi. Bukan sekadar takwanya, tetapi takwa itu diikuti dengan komitmen. Komitmen sami'na wa ata'na. Untuk apa kita sami'na wa ata'na? Jadilah orang-orang yang beriman. Daripada sini ambil ayat yang ketiga daripada surah Al-Baqarah. Dikatakan allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Wa yuqimuna salah, dan dia mendirikan salat. Kena taat tak? Taat dan patuh, beriman dengan benda gaib. Beriman dengan salat kita tadi tu, yang mengerjakan salat. Dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa saja yang Allah rezekikan kepada kita, mereka infakkan. Ayat dia kemudian apa? Wa anfiqu khairan li anfusakum. Infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Tahu, kita infak kepada Allah, tetapi Allah kata ni infaklah harta yang baik untuk dirimu. Sebenarnya kita nak infakkan apa sebenarnya? Kemudian Allah kata, wa man yukhashuha nafsih, barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, faulaika humul muflihun. Tengok perkataan muflihun itu pada ayat yang keempat dan kelima. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Cerita tentang beriman dengan apa yang dah dapat daripada orang yang terdahulu. Ambil daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, 25 rasul yang pernah ada disebutkan dalam Quran. Kesemua elemen-elemen kisah-kisah mereka itu adalah pelajaran untuk kita ikuti. Macam mana Nabi Ibrahim mewakafkan harta dan diri, menginfakkan diri kepada agama. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, even Nabi Sulaiman dan Daud yang kaya itu pun, macam mana mereka meletakkan Allah di depan dan kemudian nafsu, harta, apa saja ada pada mereka itu di belakang. Nabi Ibrahim mendoakan semua anak dan cucu-cucunya adalah daripada kalangan orang beriman dan daripada rasul-rasul. Macam mana Nabi Ibrahim berjaya cipta keturunan begitu? Kena baca dan kena faham. Semua ini ada untuk mengkisahkan tentang ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk yang diberikan oleh Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. So cek balik rumah tangga kita hari ini, adakah rumah yang untung atau rumah yang rugi? Rumah yang diberkati ataupun rumah yang dimurkai? Rumah yang duduk di dalamnya orang-orang yang disesatkan atau orang-orang yang diberi nikmat? Kita rasa tak nikmat rumah tangga? Kita rasa tak nikmat kasih sayang daripada anak, suami, isteri, ibu, bapa yang berada dalam rumah tangga kita itu? Macam mana surah 2 ayat 125 yang dibukakan oleh Ustaz AA tadi tu. 2125 itu adalah satu benda yang kita bukakan dalam kursus haji kita baru ni. Tahu, kursus haji kita kena buka, londehkan, lapahkan semua cerita pasal Baitullah itu sampailah kita jelas macam mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mengangkat semula kondisi ataupun foundation agama sebuah rumah. Foundation Al-Bait, sebuah rumah
yang terletaknya di Mekah. That is a sample, satu contoh untuk kita pula gunakan dalam rumah tangga kita. So ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat besar, maksudnya nak kita relatekan balik dengan ayat Al-Baqarah yang kita baca tadi. Daripada surah 2, ayat 1, 2, 3, 4, 5. Sambung semalam kita baca 6, 7, 8, 9. Semua itu adalah rangkuman yang kita nak kena kaitkan, sokongkan, cari semua itu dengan ayat Al-Quran ini. Okay? So tengok ayat ke apa? Tengok ayat yang ke-17. Ini ayat yang nak membacakan kepada kita tentang, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nescaya Dia melipat gandakan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Ayat ni tak banyak, kemudian disambung dengan ayat 18. Sebenarnya Allah nak bagi tahu kita, sebenarnya apa yang kita buat dengan anak-anak kita ni adalah satu ujian untuk kita jadikan dia sebagai satu ruang perbincangan, ataupun bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang beriman. Berimannya kita ni adalah kita sanggup menginfakkan, kita meminjamkan anak kita ni di jalan Allah, isteri kita itu di jalan Allah. Mereka bukan lagi jadi musuh kepada kita. Hari ni duduk dalam sistem Al-Baqarah, kita semua ini sedang jadi musuh sesama kita. Kalau kata kita lihat anak kita, saya ada satu kes yang datang dirujuk dalam minggu lepas, kisah tentang keluarga yang sedang berusaha untuk memperbaiki kembali semula kepada agama melalui petunjuk Al-Quran. Tahu? Berusaha untuk kembali semula kepada jalan yang lebih lurus, selamat, dan lebih kepada orang yang nak memperbaiki balik hubungan keluarga. Bermula daripada ibunya, daripada bapaknya kembali semula membentuk isterinya. Masing-masing cuba cari solution jalan. Bagaimana nak kembali semula kepada acuan sibrah agama. Tapi nak tarik anak ni, anak dah ramai, ada yang dah kahwin, anak dah mula besar, lebih umur 20-an, semua dah mula masuk ke dalam alam pekerjaan, dah mula masuk kepada alam berdikari, masing-masing dah ada fahaman-fahaman sendiri. Bila buat syura keluarga, ni dipanggil syura. Panggil anak beranak, bincang sembang semua, kemudian luahkan apa yang ada dalam hati. Rupa-rupanya masalah tu terlalu banyak. Permusuhan antara adik-beradik, kebencian terhadap ibu dan bapa, mak dan bapa terpaksa menampakkan kesilapan dan kelemahan anak-anak masing-masing. Kerana apa? Kerana nak cari solution. Dan ini adalah cara yang kaedah yang terbaik. Sebab Allah memang mention dalam Quran, apabila kamu berselisih, maka kembalilah kepada syura bainahum. Cari jalan melalui syura. Dan syura inilah nak letakkan basmalah itu sesuatu yang sangat-sangat susah. Kerana syura itu, itulah ruang pelajaran pendidikan Nabi tunjukkan kepada kita, itulah raudah yang sepatutnya ada dalam sebuah rumah. Esok kita akan masuk tentang perbincangan daripada surah At-Taubah ayat 7 dengan ayat 8. Kita tengok bincangkan tentang masjid dirar. Masjid yang mengandungi darurat. Masjid yang dibina kerana kita sangka kita dah buat yang baik, tetapi sebenarnya kita sedang membina masjid yang salah. Kalau ikut zaman Nabi, Nabi bakar masjid dirar ni. Tapi masjid dirar yang bagaimana? Kita kahwin, kita bina masjid. Tapi masjid yang kita bina tu, adakah masjid yang dibina daripada hari pertama, asasnya takwa, ataupun kita bina masjid itu dengan asasnya dirar? Ni Allah mention dalam Quran surah At-Taubah. Esok kita akan bincangkan, dan kemudian kita akan perhalusi dengan falsafah Al-Baqarah juga. Kenapa bicara masjid? Tadi kita tengok surah Nabi Ibrahim, nampakkan surah 2, 1, 2, 5 itu pembinaan sebuah kondisi rumah itu bermula dengan foundation daripada anak dan bapa. Wa walidi wa ma walad itu kena berlaku. Surah Al-Balad surah 90 diceritakan begitu. So kita kena cari jalan ni. Macam mana kita nak kembali semula kepada fahaman yang Allah sebut dengan jelas ada di dalam Al-Quran yang hari-hari kita baca, tetapi kita tidak memahaminya, dan kita nak kena faham dengan jelas apa mesej Allah melalui setiap surah dan ayat-ayat. Ada 6, 2, 3, 6 ayat, ada 114 surah, ada banyak-banyak fasal yang kita kena ketahui. InsyaAllah kita akan kupas pada esok hari. Terima kasih kepada semua yang memberikan respon. Saya bersyukur kerana kita diberi peluang untuk bersembang panjang hari ini bersama-sama tetamu kita, Al-Fadil Ustaz Akmal Ashraf, dan ia adalah satu kaedah dan peluang untuk kita sama-sama jadikan dia sebagai ruang pendidikan untuk kita
amalkan dan kita jadikan dia sebagai satu kaedah bagaimana untuk kita kembali semula kepada metod yang Allah dah bagi kat kita, formula itu dah lama. Okey, terima kasih kepada semua sekali lagi saya ucapkan, dan kepada Al-Fadhil Ustaz Akmal Ashraf, kamilah hari ini sebab berdua, kami mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap, kalau ada kekurangan apa semua. Sama-sama kita belajar daripada kesilapan. Ustaz, ada apa-apa nak ucap untuk kali terakhir? Okey, terima kasih di atas liputan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sama-sama kita zikirkan dan kita develop konsep raudah tu dalam keluarga kita, macam mana Ustaz Syauqi sarankan tadi tu, panjang lebar tu. Mudah-mudahan kita dapat fahami. Yang paling penting sekali, jangan laju-laju untuk menguasai Al-Quran ini, tetapi kita kena secara tartil dan kita sentiasa memikirkan. Kalau boleh ada di antara suami dan isteri, ada isteri, ada anak, ajak syura kan, dan sentiasa berbincang. Apa pandangan? So ini yang menariknya lah yang kita boleh sampaikan. So itu jugalah konsep dan aplikasi yang kita laksanakan di Rumah Pengasih Warga Prihatin, saling tanya menanya. Itulah dia konsep untuk mana kita nak kembangkan ilmu yang kita dapat ini. Itu saja Ustaz. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dengar suara dia baca Quran tu sedap tu sebab dia tahfiz. Saya bukan tahfiz, dia tahfiz. Sebab tu dia baca sedap tu lagu dia. Saya tak ada lagu, saya main satu lagu je. Satu lagu tu keras je. Dia lembut sikit suara dia dengan lagu yang dilentukkan tu. Merdu, insyaAllah lebih ramai yang terpikat dengan Al-Quran nanti lepas ni, insyaAllah. Okay, itu sajalah daripada kami. Hazawallah yarana wa yahfazuna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.